Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' amma ba'. Alhamdulillah, pada pagi yang diberkati Allah ini kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita bertemu semula. Setelah kita rehat minggu lepas tak ada kelas, yang mana pada sebelum ni kita telah selesai menghuraikan dan membaca sama-sama risalah An-Nuqayah fi Usulil Fiqh karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Dan alhamdulillah kita selesai dengan pertolongan Allah dalam kita membaca sama-sama dan menghuraikan risalah An-Nuqayah fi Usulil Fiqh oleh Al-Imam As-Suyuti. Okay. Dan kita akan mulakan dengan kitab yang baru, yang mana setelah berbincang, musyawarah dan sebagainya, kita bersetujulah, Ana bersetuju untuk kita mulakan kelas baru dalam ilmu fiqh, iaitu di dalam menghuraikan Nazam Zubat oleh Al-Imam Ibn Raslan rahimahullah ta'ala. Yang mana ini merupakan kelas kita yang pertama bagi Nazam Az-Zubat oleh Imam Ibn Raslan. Jadi pada kelas yang pertama ini kita akan macam biasalah mulakan dengan beberapa mukadimah penting terlebih dahulu tentang ilmu fiqh, tentang biografi pengarang, tentang kitab Nazam ataupun Safatul Zubat ini sendiri. Okay. Dan juga tentang apa huraian-huraian ataupun syarah-syarah yang bagus yang kita boleh rujuk dan sebagainya. Dan kalau kita sempat, insya-Allah hari ini kita akan bahas sedikit sebanyak beberapa bait yang sempat daripada Nazam Zubat. Jadi pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian yang sedang menonton di rumah, okey, ataupun mungkin bukan dekat rumah, dekat tempat kerja ke atau dalam kereta dan sebagainya. Ilmu yang kita nak bincangkan hari ini ataupun pada waktu ini ialah ilmu fiqh. Okey. Yang mana ilmu fiqh ini ilmu yang kita boleh kata kedua paling penting setelah akidah. Bahkan kalau kita melihat bahawa ilmu fiqh itu sebahagian daripada fardu ain dan ianya adalah bentuk realisasi kepada tauhidul ibadah, maka ilmu fiqh ini sebenarnya hampir ataupun sama taraf dengan ilmu akidah. Okey, hampir atau sama taraf dengan ilmu akidah. Ia wajib dipelajari oleh semua orang, okey, pada kadar yang tertentu. Nah, ilmu fiqh ini ilmu yang agung, yang mana siapa yang mengorbankan nyawa dan tenaga dan masa dia, mengorbankan nyawa hatta masa dan tenaga dia untuk dalami ilmu fiqh ini, Allah akan ganjari dia dengan pahala yang banyak dan mengangkat kedudukannya di dunia dan di akhirat. Okay, sebab itulah kita lihat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, daripada ramai para ulama yang ada di dalam umat Nabi Muhammad SAW ini, yang nama mereka diketahui dan diingati oleh semua orang, hatta orang awam yang paling awam pun mereka pernah dengar nama Asy-Syafi'i, nama Ahmad, nama Abu Hanifah, nama Malik. Okay, nama Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dengan Imam Ahmad, kan? Ini menunjukkan bahawa Allah mengangkat kedudukan mereka itu hatta di dunia. Okay, para imam-imam kita, terutamanya imam-imam di dalam akidah dan fiqh. Akidah dan fiqh, imam-imam di dalam syariah. Dan berbeza dengan kalau kita bagi contoh, imam-imam kita yang hebat-hebat, yang besar-besar di dalam ilmu bahasa Arab. Betul tak? Tidak ramai orang awam yang kenal Sibawayh. Tidak ramai orang awam yang pernah dengar nama Al-Akhfash.
yang pernah dengar nama Al-Kisai, yang pernah dengar nama Ibnu Usfur dan sebagainya, betul tak? Nama-nama ulama bahasa. Tak ramai yang dengar. Kalau ada orang awam yang pernah dengar tu, hebat dah tu. Okey, sebab atau orang dalam bidang agama pun mungkin jarang dengar akan nama Ibnu Usfur dan sebagainya. Okey, berbeza dengan ulama kita di dalam syariah, di dalam fiqh, hampir semua orang, boleh kata semua orang pernah dengar nama, sama ada Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad atau Imam Malik ataupun Imam Abu Hanifah. Itu satu dalil ataupun petunjuk bahawa kedudukan mereka diangkat di dunia. Okey, kerana mulianya ilmu yang ada pada mereka itu, yang mereka berkata tentangnya, iaitu ilmu fiqh. Dan ilmu fiqh ini, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, telah diberi pujian dan telah diberi galakan untuk mempelajarinya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sendiri. Okey. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak sepatutnya semua orang beriman itu keluar untuk pergi berjihad. Bukan, tak sepatutnya semua keluar pergi berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Sepatutnya bagi setiap kelompok orang beriman yang pergi perang itu, ada kelompok yang ditinggal dekat belakang, tak pergi perang. Apa dia buat ni, tak pergi perang ni, tinggal kat belakang? Liyatafaqahu fid din, untuk mereka bertafaqquh dalam agama, untuk mereka mempelajari fiqh di dalam agama. Fiqh, okay? Fiqh dengan maksud dalam kerangka syariahnya, iaitu memahami kehendak Allah dan Rasul dari sudut hukum hakamnya, tuntutannya, larangan dan arahannya. Okey? Dan untuk mereka memberi peringatan kepada kaum-kaum mukminin apabila mereka pulang daripada perang nanti. Kan? Jadi pada ayat ini ada galakan, bahkan kita boleh kata seolah suruhan untuk ada sekelompok daripada umat Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang fokus mereka adalah untuk tafaqquh dalam agama dan untuk mereka kelak menjadi orang yang menjawab soalan-soalan, fatwa, dan memberi fatwa dan memberi qada dan perhakiman terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan umat Islam. Sebab itulah para ulama kita sebut kewujudan ulama, kewujudan mufti, kewujudan faqih, kewujudan qadhi ini hukumnya fardu kifayah dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kita semua pernah dengar hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man, okay, dalam ilmu usul fiqhnya antara sirah umum, siapa sahaja yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Apa sahaja kebaikan. Kita kalau kita ingat dalam ilmu usul fiqh kita dah belajar khairan nakirah pada siyak al-ithbat. Okey, pada siyak al-ithbat ataupun dalam konteks hadis ni pada siyak asy-syart, kan. Apa sahaja bentuk kebaikan, Allah akan yufaqihu fid din. Allah akan fahamkan dia dalam agama. Allah akan berikan dia kefahaman dalam agama. Allah akan berikan dia fiqh. Yang macam Ana sebut tadi dalam maksud kerangka syariah, fiqh ialah pemahaman terhadap kehendak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Memahami perintah, okay? Memahami perintah, memahami arahan, memahami larangan, memahami kehendak Allah dan Rasul. Itulah fiqh dalam agama. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW sebut, siapa sahaja yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, apa sahaja bentuk kebaikan, kecil atau besar, Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Dan yang kita boleh fahami di sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau Allah tak kehendaki daripada dia kebaikan, Allah tak fahamkan dia dalam agama. Itu mafhum mukhalafah dia. Kan? Kalau Allah kehendaki bagi dia kebaikan, Allah fahamkan dia dalam agama. Mafhum mukhalafahnya, terbaliknya, kalau Allah tak kehendaki bagi dia kebaikan, Allah tak tafqihkan dia. Tak bagi dia ada fiqh dalam agama. Okey. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam
Al-Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW bersabda, "An-nasu ma'adin kama'adiniz zahabi wal fiddah. Khiyaruhum fil islami khiyaruhum fil jahiliyyati idza faquhu." Ataupun sebahagian riwayat idza faqihu. Manusia itu umpama ma'adin. Umpama macam bahan galian yang kita gali daripada tanah. Kama'adiniz zahabi wal fiddah, macam emas dan perak yang kita gali daripada tanah, ataupun galian yang kita keluarkan daripada tanah. Ada kualiti yang tinggi, ada yang kadar benda asingnya sedikit, keasliannya tinggi, kualitinya lagi tinggilah. Ada yang kadar benda asingnya banyak, kualiti dia jadi lagi rendah. Kan? Manusia ni ada yang kualitinya tinggi, ada kualiti rendah, ada yang bagus, ada yang buruk, ada yang sederhana dan sebagainya. Nabi SAW sebut, khiyaruhum fil Islam, ataupun khiyarukum fil Islam. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, yang terbaik daripada kalangan kamu ketika Islam ini adalah yang terbaik daripada kalangan kamu ketika jahiliah dulu. Kalau ketika jahiliah, dia datang daripada keluarga yang baik, daripada asal keturunan yang baik, dengan akhlak yang baik. Okey. Dengan kita cakap sifat-sifat yang baik yang ada pada orang Arab, yang memuliakan tetamu, okey, yang tidak suka untuk menipu, tak lari daripada medan perang. Okey. Jika dia pada jahiliah baik, dia jugalah yang terbaik ketika Islam. Tapi ditambah dengan satu syarat. Idza faquhu. Demikian yang anda baca tu, faquhu, demikian yang didhabitkan, maksudnya diletak baris oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, ulama besar dalam mazhab Maliki, dia dalam kitabnya Masyariqu Al-Anwar, yang mana beliau dhabit lafaz-lafaz yang ada dalam Sahih Bukhari, Muslim dan Al-Muwatta oleh Al-Imam Malik. Jadi Al-Imam Al-Qadhi Iyad dhabitkan dengan idza faquhu. Bukan faqi, tapi dengan faqu. Qaf tu dhammah. Yang mana dia datang daripada perkataan faquha. Okey, bukan faqiha. Bukan juga faqaha. Sebab dalam bahasa Arab faqaha ada, faqiha ada, faquha ada. Okey, tiga-tiga ada. Faqiha maksud dia fahima, faham. Kalau faqiha. Sebab tu ulama kata faqiha sama maksud dengan fahima. Faham. Faqaha maksudnya dia melebihi orang lain dari sudut kefahaman dia. Kalau dalam ilmu saraf, kita akan belajar tentang konsep dia panggil mughalabah. Maksudnya dia melebihi orang lain. Faqaha. Faquha dalam ilmu saraf juga bagi tahu kita, dia digunakan untuk bagi tahu sesuatu yang telah menjadi kebiasaan, telah sebati, telah menjadi darah dan daging. Kan? Ulama bahasa Arab selalu kata sara lahu sajiyah. Dah jadi darah daging dia dah. Faquha maksudnya ilmu fiqh tu dah jadi darah daging dia dah. Kefahaman terhadap kehendak Allah dan Rasulnya. Memahami apa yang Allah larang. Memahami apa yang Rasulullah SAW larang. Memahami apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Itu dah menjadi duri daging dia. Dia dah faham hukum hakam. Dia dah tahu mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang haram. Dia jadi faquha. Okey, dia dah ada sajiyah. So, idza faquhu maksudnya apabila jika mereka telah mempunyai fiqh yang menjadi darah dan daging mereka. Itulah manusia yang terbaik. Seperti Nabi SAW sebut dalam hadis tadi yang anda bacakan. Jelas berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang anda bawakan tadi, kedudukan ilmu fiqh ni tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Ulama kita ada menyusun syair yang menyebut wa ba'du fal fiqhu 'azimul manzilah qad istafallahu khiyaral khalqilah lakinnahu bal kullu ilmin yudha'u biduni hifzi lafzihi la yanfa'u. Adapun selepas itu ketahuilah bahawa ilmu fiqh itu tinggi dan agung kedudukannya. Qad istafallahu khiyaral khalqilah, Allah telah pilih sebaik-baik manusia dan makhluk sahaja untuk ilmu fiqh ni. Lakinnahu bal kullu ilmi yudha'u biduni hifzi lafzihi la yanfa'u. Akan tetapi ilmu fiqh ni macam ilmu-ilmu lain yang ulama susun dan letakkan. Biduni hifzi lafzihi, kalau kita tak menghafal, tak menguasai dia, la yanfa', dia takkan memberi manfaat. Jadi
dengan anda bawakan ayat Quran, hadis dan syair tadi, jelaslah bagi kita kedudukan ilmu fiqh ni tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada pagi ini kita membicarakan ilmu fiqh dalam kerangka mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Nasirus sunnah, pendukung bagi sunnah. Nasirus sunnah, pendukung sunnah, bukan gelaran kecil-kecil. Yang beri gelaran Nasirus sunnah ni imam, para imam kepada Imam Syafi'i. Kan, Imam Syafi'i ada yang mengkategorikan beliau sebagai mujtahid pada kurunnya. Pada kurun kedua atau kurun ketiga hijrah, awal kurun ketiga ataupun akhir kurun kedua. Kan? Kerangka fiqh yang kita nak belajar adalah fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Okay? Jadi, apa kita nak belajar ni? Kita nak belajar satu buku yang bernama Nazam Safwah Az-Zubad oleh Al-Imam Ibn Raslan rahimahullah. Jadi sebelum kita belajar nazam ni, kita belajar syair ni tuan-tuan dan puan-puan. Nazam ni apa? Nazam ni syair. Di antara tradisi ulama terdahulu untuk mereka memudahkan pelajar untuk hafal, memudahkan pelajar untuk faham, mereka akan rangka dan bentuk ilmu tu dalam bentuk syair. Okay, supaya lebih mudah difahami. Kan? Macam kata Al-Imam As-Saffari ni, ulama besar dalam mazhab Hanbali, rujukan dalam bidang mazhab, dalam bidang fiqh dan akidah dalam mazhab Hanbali, Hanabilah mutaakhirin. As-Saffari ni masyhur daripada ulama mazhab Hanbali di Syam. Kata beliau, "Wasara min 'adati ahli al-'ilmi an ya'tanu fi as-sabri dha bin-nazmi li'annahu yashulu lil-hifdhi kama yaruqu lis-sam'i wa yashfi min dhama." Telah pun menjadi adat para ahli ilmu untuk mereka memberikan perhatian dalam menyusun ilmu tu dengan membuat nazam. Ayatanu fi sabri dha bin nazmi. Kenapa buat dalam bentuk syair ni? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya mungkin. Li'annahu yashulu lil hifdhi kama, kerana ianya lebih mudah untuk dihafal. Kama yaruqu lis sam'i wa yashfi min dhama. Begitu juga lagi sedap untuk didengar dan lebih menghilangkan dahaga kita terhadap ilmu. Itu kata para ulama tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan nazam yang kita pilih hari ini, nazam Safwah Az-Zubad ini tuan-tuan dan puan-puan, yang mana lepasnya saya akan perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentangnya. Dia adalah satu buku, okay, kita cakap teks yang telah dipelajari, yang menjadi silibus pada banyak tempat, banyak negara, terutamanya yang bermazhab dengan mazhab Asy-Syafi'i. Negara-negara yang majoriti penduduknya bermazhab dengan mazhab Asy-Syafi'i seperti Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura atau Singapura, Sudan, Somalia lah, Somalia. Sudan Maliki sikit, Somalia, Yaman yang kuat dengan mazhab Syafi'inya, sebahagian kawasan di Iraq dan Syam, dan juga Mesir. Okay. Kesemua mereka belajar. Kita boleh kata hampirlah semua negara ni tidak ada satu madrasah pun atau satu universiti melainkan mesti ada orang belajar nazam zubat atau hafal nazam zubat padanya. Hampir macam matan Abi Syuja' zubat ini. Dia lagi tinggi sikit daripada Abi Syuja', tapi famousnya tu, diterimanya itu macam matan Abi Syuja'. Semua orang belajar, semua orang hafal. Cuma dekat Malaysia ni mungkin kita jarang dengar sebab ianya lebih biasa diajar di pondok-pondok dan sebagainya lah. Kan jarang orang buat kuliah sangat yang kuliah awam atau kuliah di masjid, mungkin sebab bahasanya bahasa syair. Tapi kita dah ada terjemahan kan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin tak ada asas ataupun ada asas yang tidak cukup dalam bahasa Arab, kita boleh tengok terjemahan ini. Okay. So dia dalam bentuk syair. Dan Zubat ini tuan-tuan dan puan-puan dikarang dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang mana mazhab Asy-Syafi'i ini kalau anak nak cerita tentang sejarahnya panjang. Tokohnya, okay, mungkin anak perlukan ataupun mungkin perlu kepada kuliah yang pelbagai untuk bincang tentang perkembangan mazhab, sejarah mazhab, biografi imam mazhab kita. Dan insya-Allah kalau ada kesempatan lain anak akan huraikanlah. Okay, dan banyak dah asatizah huraikan. Jadi anak pergi terus kepada
pengarang kitab kita ni dan juga kitab kita sendiri, Nazam Saffatul Zubat ni. Pengarang kitab kita ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okay, masyhur dengan nama Ibnu Raslan. Okay. Jadi siapa pengarang kita? Pengarang kitab kita ni kita baca. Beliau ialah Shihabuddin Al-Alimul Faqih Az-Zahidul Arifu Billah Al-Munqati'u Ilaih Al-Qari'ul Muhaddith Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ali bin Yusuf bin Ali bin Arsalan. Itu namanya, Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ali bin Yusuf bin Ali bin Arsalan. Okay. Arsalan dengan Hamzah. Hamzah atau alif. Arsalan. Seperti mana yang kita jumpa dalam, bukan kita jumpalah, yang para ulama jumpa di dalam catatan peribadinya, Imam Ibnu Raslan atau Arsalan, bila tulis, beliau sendiri akan tulis namanya dengan ada Hamzah. Arsalan. Okay. Dan kadang-kadang dibuang Hamzah tu, jadi Raslan. Okay. Asalnya Arsalan, kadang-kadang dibuang jadi Raslan. Abul Abbas Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Okay. Beliau dilahirkan pada tahun 773 Hijrah. Ada yang kata pada tahun 775 Hijrah. Okay. Di Ramlah. Ramlah ni satu kawasan di Palestin. Dan sebab itulah bila dinisbahkan kepada kawasan Ramlah di Palestin ini, ulama' tu akan mendapat gelaran Ar-Ramli. Ar-Ramli. Okay. Beliau dilahirkan di dalam keluarga yang saleh, dalam keluarga yang mencintai ilmu. Dan Al-Imam Ibn Raslan ni memang sejak kecil lagi, memang telah nampak yang minatnya hanya kepada ilmu sahaja. Tak ada benda lain. Okay? Bukan pada perkara-perkara duniawi, bukan untuk main-main, bukan untuk bisnes, okay? Dia fikir ilmu sahaja. Sehingga diceritakan oleh para ulama' kita yang menulis tentang sejarah seperti Al-Imam As-Sakhawi dalam Ad-Daw'ul Lami', kata Imam As-Sakhawi, ayahnya selalu suruh Imam Ibn Raslan ni untuk jaga kedai, tolong jaga kedai. Kan? Tapi Imam Ibn Raslan ni bila jaga kedai, ayah dia perasan selalu rugi kedai. Rupanya bila ayah dia kaji balik kenapa rugi, ayah dia dapati yang Imam Ibn Raslan ni bila kat kedai dia tak fokus nak jaga kedai tu, okay? Tak fokus untuk jual beli, dia pergi sibuk baca kitab dan hafal kitab. Kan? Wa yurwa anna abahu ajlasahu fi hanuti bazzaz fakana yuqbilu ala al-mutala'ati wa yuhmilu amraha fahasalat fiha al-khasarah. Kan? Ayah dia suruh dia jaga kedai tapi dia sibuk pergi mutala'ah, pergi baca kitab, okay? Pergi belajar. Sehinggalah ayah dia mengalami kerugian. Falamahu ala dhalika faqal. Ayah dia marah dia. Ayah dia marah. Bila ayah dia marah dia, apa Imam Ibnu Raslan atau Arsalan ni jawab? Dia kata, ana la asluh illa lil mutala'ati. Lil mutala'ah. Saya ni memang tak sesuai ataupun memang tak ada bakat lah dalam perkara ni. Saya punya bakat, kesesuaian saya dalam mutala'ah, belajar ilmu agama. Itu je. Kan? Maka ayah dia pun lepas dah dengar tu, ayah dia pun biarkan. Ayah dia pun cakap kalau macam tu tak apa, awak sibukkan diri awak dengan menuntut ilmu. Saya serahkan urusan ni pada awak lah. Kan? Jadi Imam Ibn Raslan pun mula belajar dan pada awalnya mula memberi perhatian terutamanya pada ilmu-ilmu alat, pada ilmu-ilmu bahasa Arab. Kan? Kata para ulama, wa kana fi mabda'ihi mushtaghilan bin nahwi wal lughati wash shawahidi wan nazm. Pada asalnya dia sibukkan diri dia dengan belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, syawahid, maksudnya syair-syair yang dijadikan hujjah, nazam. Kan? Dia belajar di madrasah yang bernama Al-Khasaqiyah. Okey. Dan diberi juga peluang untuk mengajar di madrasah tersebut. Dan diceritakan ketika beliau menuntut ilmu ini pernah di Ramlah lah, okay, di Palestin. Pernah tiba dan datang seorang ulama daripada Morocco, Maghrib. Maghrib ni Morocco lah kita cakap. Yang mahu untuk mengajar Alfiyah Ibn Malik dekat Palestin, dekat Ramlah ni.
Okay. Lalu imam kita Ibnu Raslan atau Ibnu Arsalan pun pergi belajar dengannya Alfiyah Ibnu Malik. Dalam keadaan guru tersebut mensyaratkan syarat yang agak ketat dari sudut kewangan. Apa dia? Guru itu mensyaratkan dia tidak akan membacakan satu bait daripada Alfiyah melainkan orang beli dia rubu' dirham, 1/4 dirham perak. Kan, setiap satu rangkap 1/4 dirham perak. Wa kana yuqri'ul baita min Alfiyyah ibn Malik bi rubu'i dirham. Guru pada Imam Ibn Raslan ni dia tak akan baca bait daripada Alfiyah bin Malik, dia tak akan ngajar satu bait ni. Bukan semua Alfiyah tu 1000 lebih tu, satu rangkap je. Satu rangkap 1/4 dirham. Mungkin zaman tu wallahu alam perak nilai dia tak macam sekarang lah kan. Zaman tu mungkin perak lagi tinggi nilainya, 1/4 mungkin kita cakap belasan, mungkin puluhan ringgit. Untuk satu dirham. Satu rangkap, bayangkan. Kalau sehari kita belajar 5 rangkap, boleh jadi keluar RM100 dah. Kan? Seolahnya lah kalau kita ikut kiraannya. Macam tu Imam Ibn Raslan. Keluarkan duit, infakkan duit untuk belajar. Satu rangkap tu tuan-tuan dan puan. Kan? Dan ana bukanlah nak pertahankan golongan agamawan ke apa, tapi kadang-kadang ada asatizah dibuka kelas 4 kali sebulan, letak harga 100 contoh. Kan? Ada orang kata, mahal sangat lah kan, nampak tak? Tapi Imam Ibn Raslan sanggup keluarkan 100, puluhan ringgit kan. Bukan untuk satu kelas, 2 kelas, untuk 3 kelas je, tapi untuk satu rangkap je tuan-tuan dan puan. Untuk beberapa rangkap je. Untuk beberapa rangkap sahaja. Daripada Alfiyah bin Malik. Kan? Bayangkan. فلزمه الشيخ بن رسلان حتى أخذها عنه بحيث تأهل لإقرائها. Sehinggalah Imam Ibn Raslan belajar dan ambil Alfiyah bin Malik itu daripada guru tersebut, sehingga Ibn Raslan sendiri menjadi layak dan berkeahlian untuk iqra'. Iqra' ni maksudnya untuk membaca dan mengajarkan kepada orang lain Alfiyah bin Malik. Kan? Dan terkenal kelas-kelas pengajian-pengajian yang dibuat oleh Imam Ibn Raslan ini sebagai kelas yang terkenal sebagai tersusun, penuh dengan pengajaran, pengajian yang kita cakap lengkap, banyak maklumat yang berfaedah. Seterusnya Imam Ibn Raslan pun pindah ke Baitul Maqdis. Pindah ke Baitul Maqdis. Mana di Baitul Maqdis Imam Ibn Raslan sambung belajar. Pada masa yang sama Imam Ibn Raslan juga diberi tawaran untuk mengajar. Oleh governor lah kita cakap di Baitul Maqdis. Kan? Bahkan ditawarkan untuk dapat setiap hari bila dia mengajar di Baitul Maqdis untuk dapat 10 dirham. Okey. Tapi dia tak mau ambil gaji tersebut. Kan? Amirul Bilad, kita cakap macam governor ni, arada alaihi masyakhataha. Dia menawarkan kepada Imam Ibn Raslan ini untuk menjadi kira ketua guru lah, Syekhul Madrasah. Kan, ketua guru yang ada kat madrasah di Baitul Maqdis itu, dan menawarkan dia gaji setiap hari. Wa qarrara lahu fiha kulla yawmin 10 darahim. Setiap hari dapat 10 dirham tu dia. Tapi bal kana yamtani'u min akhdhi ma yursalu bihi. Okey. Tapi Imam Ibn Raslan ini dia menghalang diri dia daripada menerima gaji dan pemberian tersebut. Sebab itulah kata para ulama kita, Al-Imam As-Sakhawi, Imam Ar-Ramli dan sebagainya, Imam Ibn Raslan ini masyhur dan terkenal sebagai ulama yang salih, wara', zuhud, kan, taqasyuf. Maksudnya dia ambil sikit je daripada dunia, daripada perkara dunia. Di antara wali-wali Allah, Al-Arif Billah. Kan? Masyhur. Imam Ibn Raslan ni selaku ulama yang kaki ibadah, salih, zuhud, wara' ni sangat masyhur. Tak ambil gaji pun. Orang nak bayar dia. Padahal dia nak keluarkan duit untuk belajar Alfiyah tu banyak. Bila sampai peluang pada dia pula untuk jadi guru, untuk mengajar, jadi Syekhul Madrasah, dia tak ambil pun duit yang diberikan oleh governor tu. Di antara guru-guru Imam Ibn Raslan yang masyhur ramai, ana sebutkan beberapa lah. Antaranya Al-Imam Syekhul Islam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pengarang Fathul Bari.
Okay, Al-Imam Ibn Hajar, masyhur, tidak perlulah kepada pengenalan lagi, adalah antara guru kepada Imam Ibn Raslan. Begitu juga antara guru Imam Ibn Raslan adalah ulama yang faqih yang diberi gelaran Al-Qalqashandi. Kepada Al-Qalqashandi inilah Imam Ibn Raslan belajar ilmu fiqah, belajar kitab Al-Hawi oleh Al-Imam Al-Mawardi, belajar kitab dalam faraid dengannya. Okay, dah belajarlah banyak kitab fiqh dengan Imam Al-Qalqashandi. Begitu juga di antara ulama yang dia belajar hadis. Okay, Imam Ibn Ruslan belajar hadis dan fiqh dengannya adalah Al-Imam Sirajuddin ataupun As-Siraj Al-Bulqini. Okay, yang mana Al-Bulqini ni hakikatnya antara guru kepada Imam Ibn Hajar sendiri. Okay, pakar dalam bidang fiqh dan juga hadis. Begitu juga antara guru utama Imam Ibn Raslan adalah Al-Imam Al-Hafiz Al-Ala'i, masyhur. Al-Ala'i ini ulama yang masyhur dalam kepakarannya dalam bidang hadis sekaligus dalam bidang usul fiqh. Beliau ada kitab di dalam takhrij hadis, okey, Imam Al-Ala'i, kitab di dalam ulumul hadis. Pada masa yang sama beliau juga ada banyak kitab dalam usul fiqh. Kan? Beliau ada syarah bagi hadis. Kadang-kadang satu hadis beliau syarahkan dalam satu kitab yang tebal. Imam Al-Ala'i ni, hadis Dzul Yadain, ya, hadis yang masyhur, beliau syarahkan dalam satu kitab yang tebal. Hadis Ummu Zar', kalau anda tak silap, hadis Ummu Zar' yang masyhur, hadis tentang isteri-isteri, cerita tentang suaminya pun dihurai dalam satu kitab yang tebal. Dan juga beliau ada banyak kitab dalam usul fiqh. Kan? Kitab khusus tentang isu al-amr, kitab khusus tentang sirah umum, kitab khusus tentang isu qaul sahabi. Okay? Imam Al-Ala'i ni ada tulis. Jadi 4 guru utama yang anda sebut bagi Imam Ibn Raslan ni adalah Imam Ibn Hajar, Imam Al-Qalqashandi, Imam Sirajuddin Al-Bulqini dengan Al-Imam Al-Hafiz Al-Ala'i. Okay? Dan ramai lagi lah. Ini yang utama. Okay? Dan Imam Ibn Raslan ni mengaji fiqh banyak, mengaji bahasa banyak, mengaji akidah dan tasawuf banyak, dan juga mengaji hadis banyak. Hadis pun mengaji banyak. Dan di antara kitab-kitab yang sampai kepada kita yang dikarang oleh Imam Ibn Raslan ni ada beberapa. Setakat pengetahuan lah. Ada banyak yang beliau tulis. Tapi yang sampai dekat kita ni, pertama, Nazam ni, Safatul Zubat ni lah yang sampai kat kita ni, yang kita nak belajar. Ini sampai kat kita, yang dah terbitkan. Dengan terbitan yang pelbagai. Okay, antara terbitan yang terbaik adalah terbitan Darul Minhaj lah. Okay. Selain itu, Nazam Safatul Zubat, Imam Ibn Raslan ada syarah bagi Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Beliau ada syarah sekitar hampir 20 jilid, ya, cetakan moden 20 jilid, dan dah terbit dah. Boleh, tuan-tuan dan puan boleh cari. Begitu juga beliau ada kitab dalam ilmu usul fiqh yang bertajuk Lam'ul Lawami', syarah kepada Jam'ul Jawami'. Okay, 2 jilid tebal. Lam'ul Lawami' ni 2 jilid tebal. Huraian kepada matan dalam usul fiqh yang masyhur Jam'ul Jawami' oleh Imam As-Subki. Okay, dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Kan? Jadi yang masyhur Imam Ibn Raslan ada Nazam Zubat, ada syarah Sunan Abi Daud, ada kitab ataupun syarah bagi ilmu usul fiqh. Okay, Lam'ul Lawami'. Dan kitab-kitab lain lah. Itu antara kitab yang masyhur yang dikarang oleh Imam Ibn Raslan. Dan Imam Ibn Raslan wafat pada tahun 844 Hijrah. Dikatakan wafat pada bulan Ramadan, ada yang kata wafat pada bulan Sya'ban. Okey. Beliau wafat di Baitul Maqdis, dan pada hari kewafatan beliau, satu, kita cakap, bandar tu terkejut dan satu bandar tu bersedihlah dengan kematian beliau. Disolatkan untuk jenazahnya, ramai orang solatkan untuk jenazahnya di Baitul Maqdis. Bahkan dilakukan solat ghaib, okay, untuk jenazah beliau daripada Al-Azhar pun dilakukan solat ghaib untuk beliau. Okay, wafat pada tahun 844 Hijrah. Okay, rahimahullahu ta'ala. Dan pujian ulama terhadap Imam Ibn Raslan ni terlalu banyak. Ana sebutkan beberapa, tuan-tuan dan puan-puan. Antaranya kata Al-Imam
Ar-Ramli, Syams Ar-Ramli, ulama besar dalam mazhab kita. Ibn Ruslan ni al-imam al-alimu al-allamah waliyullah ta'ala. Imam yang alim, tersangat alim, wali Allah. Kata al-imam As-Sakhawi, As-Sakhawi ni anak murid kanan al-imam Ibn Hajar al-Asqalani, tentang Imam Ibn Ruslan. Kata Imam As-Sakhawi, wa huwa fi az-zuhdi wal wara'i wat taqashshufi wattiba'i sunnati wa sihhati al-aqidati kalimatu ijma'. Beliau itu dalam urusan zuhudnya, dalam urusan wara'nya, dalam urusan taqashshufnya. Sikit dari mengambil daripada dunia. Dalam urusannya mengikuti sunnah Nabi SAW dan kesahihan akidahnya, disepakati orang, semua orang cakap beliau bagus dalam bab-bab tu. Bihaith la a'lamu fi waqtihi man yudanihi fi dhalik. Kata Imam Sakhawi, sehingga kan aku tak tahu ada ulama yang sezaman dengan Ibn Ruslan ini yang mendekati dengan Ibn Ruslan pada sifat-sifat yang disebutkan tadi. Okay, jadi beliau ni Masya Allah ulama yang alim, yang salih, yang zuhud, yang wara'. Okay? Rahimahullah ta'ala. Wa radhiya anhu. Jadi itu tentang Imam Ibn Ruslan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tentang matan kita yang kita nak belajari hari ini. Okay, setelah kita kenal dah pengarang kita siapa, tentang matan kita ni, ini dipanggil Nazam Safwah Az-Zubat. Okay. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan nampak dekat skrin ya. Matan Zubat ataupun Safwah Az-Zubat. Yang mana matan ini, hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, Safwah Az-Zubat ini, yang sekarang terpampar di skrin tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah buku yang ditulis dalam bentuk syair, yang mana dia sebenarnya menyimpulkan buku yang sebelum dia. Okay, sebenarnya Zubat ni, Nazam Safwah Az-Zubat ini diambil daripada matan lain dalam ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i yang dipanggil Az-Zubat fima alaihi al-mu'tamad. Maksudnya ada kitab lain sebenarnya. Okey. Dan kitab Az-Zubat fima alaihi al-mu'tamad dikarang oleh Al-Imam Al-Qadhi Syarafuddin Hibatullah Al-Baziri. Okey. Al-Barizi, silap, bukan Al-Baziri ya. Al-Barizi, bukan Al-Baziri. Yang mana Imam Al-Barizi ini daripada Hamah, satu tempat di Syria, nisbahnya Al-Hamawi. Yang mana matan Zubat ni, Al-Barizi ni dah diterbitkan dah, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan pun boleh cari dalam bahasa Arab ada satu jilid je. Dia sebenarnya diambil daripada, sekarang ni apa yang anak nak buat? Anak nak sebutkan dekat tuan-tuan dan puan-puan nasab. Tu dia. Keturunan ataupun salah silah nasab bagi kitab Zubat ni. Jadi Nazam Safwatu Zubat dia ambil dari asalnya kitab yang bernama Zubat fima alaihi al-mu'tamad oleh Imam Hibatullah Al-Barizi. Matan dalam teks biasa. Yang mana matan Zubat ni pula yang asal itu diambil daripada kitab Al-Aziz ataupun Fath Al-Aziz oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Okey. Yang mana Imam Ar-Rafi'i ini menghuraikan kitab Imam Al-Ghazali yang bernama Al-Wajiz. Dan beliau hurai kitab Imam Al-Ghazali yang bernama Al-Wajiz ini dengan huraian yang banyak dan pelbagai. Banyak Imam Ar-Rafi'i tulis. Yang sampai kepada kita yang utama adalah Al-Aziz ataupun Fathul Aziz. Terbit dalam sekitar 20 jilid terbitan terbaru. Okey. So Zubat dia ambil daripada Al-Aziz ataupun Fathul Aziz oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Di ringkasan. Okay. Kemudian kitab Al-Aziz tadi diambil daripada Al-Wajiz oleh Imam Ghazali. Al-Wajiz adalah ringkasan kepada kitab Imam Ghazali sendiri yang lain, Al-Wasit. Al-Wasit adalah ringkasan kepada kitab Imam Ghazali yang lain namanya Al-Basit. Al-Basit adalah ringkasan kepada kitab guru Imam Ghazali, Imamul Haramain yang bernama Nihayatul Matlaq fi Dirayatil Madhab. Nihayatul Matlaq pula adalah huraian bagi kitab yang bernama Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani dikarang oleh Al-Imam Al-Muzani, orang kanan Imam Asy-Syafi'i. Dan Al-Muzani mengarang Mukhtasar beliau itu daripada kalam Imam Syafi'i sendiri.
daripada makna kata-kata Imam Syafi'i sendiri. Daripada kelas-kelas dan kata-kata Imam Syafi'i, beliau karang mukhtasar. Imla'at Imam Syafi'i. Jadi Imam Al-Muzani pun karang mukhtasar beliau, Mukhtasar Al-Muzani. So itu tentang nasab atau salasilah salasilah kitab Al-Nazam ataupun Safwa Zubat kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Selesai. Seterusnya, yang terakhir, poin terakhir sebelum kita masuk, insya-Allah sempat hari ni ya. Kenapa ana pilih untuk kongsikan dan baca sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan Nazam Safwatul Zubat ini? Jawapannya kerana asatizah yang lain telah sentuh subjek yang lain yang pelbagai di Yayasan Taklim, dan kelas fiqh pula telah dimulakan oleh Al-Fadhil Ustaz Asri dengan kitab Safinatun Najah. Bila ana fikir nak buat matan Abi Syuja', ana diberitahu oleh admin dah ada pelajar yang ramai yang dah belajar Abi Syuja'. Mereka telah pun ambil Abi Syuja' untuk semester diploma mereka kan. Jadi ana lihat yang buku yang belum mereka pelajari dan ada terjemahan lengkap, masya-Allah, dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Melayu pun ada, boleh cari. Telaga Biru dan sebagainya diterbitkan bahasa Malaysia kan terjemahannya. Yang belum diurai lagi adalah Nazam Zubat. Adapun kitab yang lain macam Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, ana baru teringat ada terjemahannya. Okey. Jadi dan Muqaddimah Hadramiyah dia tak merangkumi semua bab dalam fiqh lah. Dia sampai bab muamalat. Okey, kemudian ditambah sikit oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami ya. Kemudian Al-Yaqut An-Nafis, kitab yang bagus sebenarnya oleh Allamah Asy-Syatiri. Cuma Al-Yaqut An-Nafis oleh Allamah Asy-Syatiri, setahu ana tak ada terjemahan yang lengkap dalam bahasa Melayu. Setahu ana ada terjemahan untuk bahagian ibadat sahaja. Untuk terjemahan lengkap, wallah ana tak tahu ada. Jadi kalau ikutkan ana lagi suka untuk Al-Yaqut An-Nafis lah. Tapi memandangkan tak ada, ana pilih Az-Zubat, Nazam Zubat ini. InsyaAllah pilihan ini diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Moga Allah beri taufik dan Allah bantu ana lah. Okay, setelah ana memilih untuk berkongsi dan baca sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan Nazam Safwatul Zubat ini. Dan Nazam Safwatul Zubat ini, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nazam yang diberi perhatian dan dititik beratkan oleh para ulama kita. Huraiannya berpuluh, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak ulama yang syarahkan, banyak ulama yang huraikan secara lisan dan bertulis. Secara bertulis maksudnya tulisan pun sangat banyak. Sangat banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada huraian yang masyhur, kitab Fathur Rahman oleh Al-Imam Ar-Ramli. Asy-Syihab Ar-Ramli, ayah Ar-Ramli yang ayah. Dia ada kitab yang sangat bagus, Fathur Rahman. Huraian yang paling tebal ataupun yang boleh cakap paling bagus untuk Safwatul Zubat. Okay. Kedua, kita ada Ghayatul Bayan oleh anaknya, Asy-Syams Ar-Ramli, pun sangat bagus, pun detail juga dan tebal juga. Kita ada huraian yang ketiga, Mawahibus Samad oleh Al-Allamah Ahmad Al-Fashni. Pertengahan, tebal dia pertengahan. Kemudian antara yang masyhur juga kita ada Ifadatu As-Sadatil Umad oleh Al-Allamah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal, daripada ulama Yaman kita. Okey, ulama Yaman daripada keluarga keturunan Al-Ahadilah, masyhur keluarga Al-Ahdal ni dengan ilmu agama di Yaman. Yang mana Ifadah As-Sadatil Umad ni boleh kata antara huraian yang paling ringkas. Sangat ringkas sebenarnya. Dan ada huraian yang baru, yang bagus juga. Alhamdulillah ana diberi kesempatan untuk tengok dia, yang bertajuk Fathus Samad. Okey, Fathus Samad Syarah Zubat oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Ziyad Al-Waddahi, ulama di Yaman, merupakan dahulunya Mufti Zabid, satu negeri di Yaman. Fathus Samad ni. Ana nampak Fathus Samad ni sangat bagus, dia lebih detail daripada Ifadah As-Sadah Al-Umad. Dan ana rasa ana nak jadikan macam rujukan asal lah kepada kelas ana. Okay. Cuma Fathus Samad ini dia belum terbit lagi, tuan-tuan dan puan-puan.
Dia tak terbit lagi. Alhamdulillah Ana dapat daripada Syekh Ana yang tahqiq Fathus Samad ni untuk tesis PhD beliau, Dr. Abdul Rahman Al-Amiri. Jadi tak ada lagi lah, tak dijual lagi lah, kena tunggu dia keluar. InsyaAllah dalam plan untuk diterbitkan Fathus Samad ni. Fathus Samad ni bagus. So Ana rujuk Fathus Samad lah untuk kelas kita ni, insyaAllah. So itu tentang syarah ataupun huraian yang ditulis bagi Saffah Az-Zubat ini. Yang terakhir, suka untuk Ana sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, telah menjadi tradisi para ulama kita di dalam mazhab Asy-Syafi'i untuk mereka pada asalnya menghafal matan Minhajut Talibin oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi ada karang kitab yang bertajuk Minhajut Talibin, kitab yang agak tebal, macam lebih kurang 700 muka surat. Dan kitab tersebut menjadi teks yang biasa dipelajari dan dihafal asalnya dalam mazhab Syafi'i. Cuma dengan berlalunya zaman, bila kita lebih mendekati pada akhir zaman, hafalan manusia dan semangat manusia, himmah manusia untuk menuntut ilmu pun dah makin kurang. Tak ramai yang nak hafal Minhajut Talibin. Maka ulama mazhab Syafi'i kita menjadi tradisi baru mereka untuk mereka menghafal nazam Saffatuz Zubat ini. Sampai boleh dikatakan paling kuranglah seorang faqih dalam mazhab Syafi'i itu dia hafal Zubat. Paling kuranglah seorang faqih dalam mazhab Syafi'i itu dia hafal Zubat. Dan Zubat ni dihafal di banyak negara. Indonesia, hatta di Malaysia, di Yaman. Dan setakat pengalaman peribadi Ana, yang Ana dapati daripada guru-guru Ana, masyayikh Ana yang ajar Ana mazhab, fiqh, usul dan sebagainya, qawaid, Ana rasa boleh kata semua mereka, terutamanya daripada Yaman, hafaz Zubat. Semua hafaz Zubat. Semua belajar Zubat dah hafaz Zubat. Nazam Zubat itu hampir di lisan. Mudah untuk mereka istihdar. Mudah untuk mereka quote daripada nazam Zubat ni. Jadi kalau ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang boleh hafal, Masya Allah. Itu satu inilah peluang dan rezeki daripada Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Boleh berusaha untuk hafal. Sangat bagus untuk hafal. Jadi setelah habis mukadimah yang Ana sebutkan tadi, sesuailah untuk kita masuk kepada matan Saffatuz Zubat ini. So sekarang kita nak mulakan. Hari ni kita nak baca sikit dan hurai. InsyaAllah, kalau bolehlah Ana target setiap minggu kita nak hurai daripada 5 ke 10 bait. Sebaiknya dapat 10 bait ataupun 10 rangkap. InsyaAllah itu yang Ana target. Jadi kata Al-Imam Ibn Raslan rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan perbahasan tentang Bismillah ni panjang dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin telah dengarnya banyak kali. Jadi Ana sebutkan secara sepintas lalu sahaja. Memulakan sesuatu perbuatan yang baik dengan basmalah ini adalah di antara sunnah penulisan yang diijma'kan oleh para ulama kita. Mereka berdalilkan dengan hadis yang ada kedhaifan padanya. Kullu amrin dhibalin la yubda'u bi basmalati ataupun bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' ataupun ajzam ataupun abtar. Segala perkara yang ada signifikannya, jika ianya tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun dimulakan dengan Bismillah dalam sebahagian riwayat, maka ia terputus dari mendapat berkat. Ianya cacat dan terputus daripada mendapat berkat. Hadis ni ada kedhaifan padanya, akan tetapi para ulama kita bersepakat untuk beramal dengan hadis ini. Dan antara dalil lain kerana Al-Quran sendiri bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada surah Al-Fatihah sebagai surah yang kita cakap pembuka bagi Al-Quran, Ummul Kitab, Al-Fatihah, pembuka itu sendiri dimulakan dengan basmalah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga seperti yang Imam Ibn Hajar sebutkan, telah ada ijma' lah di kalangan umat untuk memulakan dengan Bismillah. Dan Bismillah ini bermula dengannya diistilahkan oleh para ulama kita sebagai al-ibtida' al-haqiqi. Permulaan yang sebenar-benar permulaan adalah dengan Bismillah.
Kemudian permulaan yang kita cakap subjektif nisbah, maksudnya setelah bismillah, apa kata pertama yang kita nak cakap bagi kitab kita ni, kita mula dengan alhamdulillah. Pujian bagi Allah. Alhamdulillah, para ulama kita panggil dia sebagai al-ibtida' al-idhafi. Kerana ada hadis juga yang datang, kullu amrin dhi balin la yubda'u bihamdillah, fahuwa aqta' juga kan. Walaupun hadis tu pun dhaif, okey. Cuma diamalkan oleh para ulama kita lah. Jadi itu tentang bismillah. Adapun tentang huraian lain, okey. Iqra bismillah, apa beza ar-Rahman ar-Rahim dan sebagainya, itu mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh dapati pada kuliah lain lah ataupun kuliah-kuliah yang telah disebutkan terdahulu. Pengarang kita mula dengan menyebut alhamdulillahi ataupun alhamdulilah. Gila kita pak alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami, thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa at-tihami. Segala puji bagi Tuhan al-ilah. Al-ilah kata para ulama kita, para syurah bagi nazam Zubat adalah Tuhan yang al-ma'bud bihaq ataupun al-ma'bud al-haq. Segala puji bagi Tuhan, satu-satunya Tuhan yang sebenar yang layak untuk disembah. Satu-satu puji, segala pujian. Alhamd, segala pujian. Okey, kata para ulama kita, al dekat sini jinsiyah untuk istighraq. Maksudnya segala pujian milik Tuhan yang layak untuk disembah. Satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah, iaitu Allah Azza wa Jalla. Zil Jalali, Tuhan yang pemilik keagungan, pemilik kepada keagungan. Wa syari'il harami wal halali, dan penjelas bagi apa yang haram dan juga apa yang halal. Asy-syari' dekat sini maksudnya mubayyin, penjelas bagi apa yang haram dan apa yang halal. Kata para ulama kita, para syurah Zubat, nazam Zubat ini, di sini ada uslub di dalam ilmu balaghah dipanggil bara'atul istihlal. Bara'ah tu kecantikan, al-istihlal ni permulaan. Al-istihlal permulaan. Sebab tu anak bulan dipanggil hilal, sebab dia mula permulaan bulan, betul tak? So al-istihlal ni permulaan sesuatu. Okey. Ada kecantikan pada permulaan ini. Kecantikannya pada mana? Kecantikannya pada kata pengarang kita, Imam Ibn Raslan atau Arsalan, wa syari'il harami wal halali, penjelas bagi yang halal dan haram. Daripada bahagian yang ni kita baca daripada bait ni, separuh kedua daripada bait pertama ini, kita dah boleh agak dan kita dah boleh tahu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bakal belajar ilmu tentang halal dan haram, iaitu ilmu fiqh. Di muqaddimah telah ada isyarat tentang apa isi kandungan yang kita bakal belajar. Ini adalah ilmu balaghah dipanggil bara'atu al-istihlal. Okey. Bara'atu al-istihlal. Thumma salatullahi ma'salami 'ala an-nabiyil mustafa at-tihami. Kemudiannya, okey, salatullahi ma'salam, selawat Allah ke atas Rasulnya. Apa maksud selawat Allah ke atas Rasulnya? Ada beberapa pandangan daripada kalangan ulama kita. Antara pandangan yang masyhur, selawat Allah ke atas Rasulnya adalah ar-rahmah al-maqrunatu bit-ta'zim. Rahmat Allah terhadap Nabi yang digandingkan sekali dengan mengagungkan Nabi. Maksud selawat, ar-rahmah al-maqrunah bit-ta'zim. Rahmat Allah terhadap Nabi yang digandingkan dengan mengagungkan Nabi. Kan sebab Nabi SAW ni diagungkan. Wa rafa'na laka dhikra, kami angkatkan sebutan kamu, sebutan untuk kamu wahai Muhammad SAW. Kata para ulama tafsir tentang wa rafa'na laka dhikra, maksudnya setiap kali kami disebut, kamu akan disebutkan juga. Kan? Ada zikir, ada bacaan, bila disebut nama Allah padanya akan digandingkan sekali dengan sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangan yang pertama kata selawat Allah terhadap nabinya itu ar-rahmah al-maqrunah bit-ta'zim. Okey. Pandangan kedua yang masyhur juga adalah pandangan yang dinisbahkan kepada sebahagian salafus salih kita.
Kalau anda tak silap, dinisbahkan kepada Abul Aliyah Ar-Riyahi daripada kalangan tabi'in rahimahullah. Beliau kata salatullah itu maksudnya pujian Allah kepada Nabi di kalangan malaikat-malaikat yang tertinggi yang ada bersama dengan Allah. Okey. Di kalangan malaikat-malaikat tinggi yang dekat kedudukannya dengan Allah, al-mala' al-a'la, malaikat-malaikat yang termulia, yang paling tinggi kedudukannya, Allah menyebut-nyebut akan Nabi, Allah memuji Nabi di kalangan para malaikat itu. Itu antara maksudnya tentang apa maksud selawat Allah. Assalam maksudnya Allah mensejahterakan Nabi, melindungi dan mensejahterakan Nabi daripada apa-apa kekurangan dan kecacatan. Kan? Daripada kata para ulama kita al-uyub wan naqais. Kita doa agar Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada aib-aib dan kecacatan-kecacatan, okey, pada Nabi kita. Ala Nabiyil Mustafa, An-Nabi ataupun Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Mustafa yang dipilih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dipilih. Okey. Isyarat kepada hadis, yang Nabi SAW menyebutkan yang baginda itu dipilih kan, daripada keturunan yang khusus. Kemudian At-Tihami adalah nisbah kepada Tihamah. Tihamah ini maksudnya kawasan tanah yang dia menghadap laut. Dia berada di tepi laut dan menghadap laut. Mungkin dilindungi oleh bukit juga, tapi dia tepi, bersebelahan ataupun tak jauh daripada laut. Kata ulama kita, dia makan yang sayaral bahar. Sayara ni maksudnya dia tepilah, dia tepi, bertepian dengan laut. Dan Tihamah ni panjang. Kan? Tihamah ni merangkumi Yaman dan juga Arab Saudi. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan akan dengar kadang-kadang orang kata Tihamatul Yaman. Tihamatul Yaman ni macam Zabid. Ada bandar-bandar negeri-negeri tertentu macam Zabid dan sebagainya. Antara Tihamah di Saudi pula Mekah sendiri. Okey, kawasan yang kita cakap dia tepi laut lah. Okey, bertepian dengan laut. Dan kadang-kadang Tihamah ni juga, kawasan ni dia ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kawasan yang tinggi dipanggil An-Nujud ataupun Najd. Najd tu kita cakap tinggi. Sebab tu orang kata Highland kan, Cameron Highland. Highland tu Najd dalam bahasa Arab, macam Nujud. So Tihami ni kawasan yang dia bertepian dengan laut. Dan dekat kes ni, Tihami ni maksudnya isyarat kepada Mekah. Sebab Mekah itu pun sebenarnya dia agak bertepian dengan laut. Sayara al-Bahar. Tihamah Mekah. Okay. Muhammadinil hadi minal dhalali. Muhammadil hadi minal dhalali wa afdalis sahbi wa khairi ali. Kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang terpilih daripada Tihamah, maksudnya daripada Mekah, siapa? Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadi, yang memberi petunjuk keluar daripada jalan kesesatan. Al-Hadi minal dhalal. Nabi Muhammad SAW memberikan kepada umatnya hidayatul irsyad. Memberi tunjukkan kepada kita jalan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat, mana yang tak sesat. Okay, hidayatul irsyad. Wa afdalis sahbi wa khairi ali. Dan juga selawat dan salam juga kita berikan kepada sebaik-baik sahabat Nabi. Dan juga daripada kalangan ahli keluarga Nabi SAW juga. Okay. Khair ali. As-sahab adalah sahabat Nabi. As-sahab ni isim jama'. Isim jama'. As-sahab. Manakala al-al merujuk kepada ahli keluarga Nabi. Ahli keluarga Nabi. Walaupun al ni di kalangan ulama' juga ada perbahasan. Apa yang dimaksudkan dengan al-al, kadang-kadang kita jumpa dalam doa dan sebagainya. Okey. Asalnya al ni merujuk kepada ahli keluarga Nabi SAW. Dan dalam mazhab Syafi'i dia merujuk kepada daripada keturunan Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib. Akan tetapi kadang-kadang al juga boleh merujuk kepada semua orang yang beriman yang bertakwa.
Dalam maqam doa, bila kita sedang berdoa, macam dalam mukadimah ni, boleh bermaksud kullu mu'minin taqi, semua orang yang beriman, yang bertakwa. Okey. Ada dua tafsiran lah, sama ada khusus untuk keluarga Nabi, okey, sallallahu alaihi wasallam, ataupun untuk semua orang beriman. Okey. Wa ba'd, ataupun amma ba'd, asalnya amma ba'd. Adapun selepas itu, dipanggil faslul khitab, okey, untuk memindahkan daripada mukadimah kepada maksud kitab. Adapun setelah mukadimah yang saya sebutkan tadi, maka ini asalnya kena sebut huruf fa lah, yang fasilnya. Okey. Fahadhi, okey. Zubadun nazamtuha. Adapun setelah itu, yang ini setelah hamdalah dan selawat ini, maka ini adalah zubad, intisari. Itu terjemah zubdah. Az-zubdah dari sudut bahasa Arabnya bermaksud intisari, pati. Zubdah tu pati atau intisari. Inilah intisari atau pati yang saya nazamnya, saya susunnya dalam bentuk syair dan puisi Arab. Abyatuha alfum bima qad zidtuha. Rangkap-rangkapnya itu 1000 bima qad zidtuha, beserta dengan apa yang saya tambahnya, yang saya telah tambahnya. Beserta yang dengan bilangan yang saya telah tambah, iaitu dalam 1040 lebih atau 1070 lebih. Baik, Ini adalah intisari ilmu fiqh yang saya ambil daripada matan Az-Zubad oleh Imam Hibatullah Al-Barizi. Saya susun dan gubahnya dalam bentuk syair sepanjang 1000 rangkap. Dan saya tambah lebih daripada 1000 tu dengan bilangan tertentu. 1000 lebih jadi 1040 macam tu. Ataupun dalam 1070. Yang mana sifat kepada syair yang saya susun ini, yashulu hifzuha 'ala al-atfali nafi'atun li mubtadir rijali. Mudah untuk dihafal bagi budak-budak dan kanak-kanak dan bermanfaat bagi orang yang pemula dalam mempelajari ilmu fiqh. Al-mubtadi atau mubtadi, maksudnya kita cakap orang yang baru nak mula belajar. Siapa orang baru nak mula belajar ni, tuan-tuan dan puan-puan? Kadang-kadang kita ada kefahaman yang tak tepat tentang siapa orang yang baru nak mula belajar. Kita ingat orang yang baru nak mula belajar ni orang yang baru berjinak nak belajar dengan ilmu agama. Itu sahaja orang yang baru mula. Tak mesti. Kadang-kadang ada orang yang dia dah habiskan masa bertahun-tahun, berbelas tahun, berpuluh tahun dalam ilmu agama, tapi dia tu sebenarnya masih lagi mubtadi. Masih lagi orang yang baru nak belajar. Kan? Jadi siapa sebenarnya? Kata para ulama kita, antaranya Al-Imam Al-Bulqi ni, okey, yang beliau simpulkan daripada Muqaddimah Al-Majmu' Al-Imam Nawawi. Al-Mubtadi, orang yang baru nak belajar ilmu agama ni adalah penuntut ilmu yang tak mampu untuk tasawwurul masalah ataupun tasawwurul masail. Penuntut ilmu yang masih tak reti untuk faham dan gambarkan permasalahan. Bila orang sebut satu istilah, bila ulama sebut satu permasalahan, dia tak ada gambaran lagi permasalahan tu cakap tentang apa sebenarnya. Kalau anda sebut contohnya kan, anda sebut Nabi SAW pernah memberikan ketentuan qada bisyuf'ah lil jar. Nabi pernah SAW memberi ketentuan hak syuf'ah kepada jiran. Mungkin ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang tak faham apa maksud hak syuf'ah untuk jiran ni. Syuf'ah tu apa? Apa maksud hak syuf'ah untuk jiran, betul tak? Jadi yang tak mampu, yang tak faham, tak dapat gambaran lagi terhadap apa permasalahan, itu dipanggil al-mubtadi. Kan? Jadi kalau orang tu dah belajar satu ilmu lama ataupun belajar ilmu agama lama, tapi dia masih tak dapat tasawur, gambaran permasalahan itu, dia masih mubtadi walaupun dia belajar lama. Okey? Dan penuntut ilmu yang pertengahan dipanggil al-mutawassit. Kata para ulama kita adalah yang mampu untuk menggambarkan permasalahan yang utama. Jika ada 2,000, 3,000 masalah di dalam satu kitab fiqh, kesemuanya ataupun majoritinya dia boleh gambarkan dalam minda dan dia boleh fahami. Dia dapat gambarannya, dia dapat tangkap maksud dia. Itu pelajar pertengahan dipanggil al-mutawassit. Okey, kemudian pelajar yang mutaqaddim, yang advance adalah pelajar yang lepas dia dah dapat tangkap definisi dan gambaran satu permasalahan, dia dapat menegakkan dalil terhadap permasalahan itu, iqamatud dalil ala tilkal masail ataupun tilkal masalah,
Dan dia dapat melindungi dalil dia daripada kritikan dan mengkritik orang lain punya dalil pula. Itu pelajar yang advance. Dan inilah rahsia kenapa di dalam kitab fiqh yang mudah-mudah macam ni tuan-tuan dan puan-puan, ulama tak sebutkan dalil. Sebab tak mudah nak iqamatul dalil, nak memahami wajah istidlal mazhab, nak menguasai ilmu usul fiqh, nahu, sarah dan balaghah untuk faham istinbat dan istidlal mazhab. Kemudian nak menjaga pula istidlal dan mengkritik dalil mazhab lain, itu bukan kerja biasa. Itu kerja ulama sahaja. Bukan anak kata tak perlu belajar dalil. Baguslah belajar dalil kan. Belajar tafsir ayat hukum, belajar hadis hukum. Bagus. Cuma ada sebab kenapa ulama tak sebutkan dalil dalam kitab fiqh yang untuk dipelajari pada level awal. Sebabnya tadilah. Sebabnya level awal ni nak difokuskan kepada memahami permasalahan terlebih dahulu. Bila sampai masanya, pelajar tu dah ada ilmu alat yang cukup, dia dah faham bahasa Arab macam orang Arab, dia dah ada kuasai ilmu usul fiqh, ilmu qawaid fiqh. Okey. Dan ilmu-ilmu alat yang lain, ulumul hadis, usul tafsir dan sebagainya, baru sesuai dia belajar dalil. Okey. So itu limubtadir rijal, orang yang permulaan di dalam ilmu agama. Takfi ma'at tawfiq lil mushtaghili in fuhimat wa utbi'at bil amali. Nazam ini, syair yang saya susun ni, insya-Allah dia mencukupi. Cukuplah belajar nazam Zubat ini. Lil mushtaghili, untuk orang yang mempelajari dia, yang menyebutkan diri dia membaca dan pelajari nazam Zubat ni, sebenarnya dah cukup untuk dia. Untuk orang awam, untuk penuntut ilmu yang dia nak belajar fiqh sekali je, nak cover semua topik, and then dia mungkin nak mengkhususkan diri dalam ilmu lain kan, ilmu tafsir ke, ilmu akidah ke, okay, ilmu balaghah ke, cukup untuk dia belajar Zubat ni. Okay, tapi mesti kena dapat taufik daripada Allah. Takfi ma'at taufiq lil mushtaghili. Dengan syarat apa dia mencukupi? Dia mencukupi jika infuhimat, jika difahami dengan baik. Wa utbi'at bil amali, dan diikuti dengan amalan. Jika diamalkan, jika difahami dengan baik, maka dia mencukupilah untuk orang yang membaca dia dan mempelajari dia. Tapi ingat, mencukupi itu mesti dengan taufik daripada Allah. Kan? Macam Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebut di dalam Nuniyah beliau. Kan? Wal ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffaqin min ghairi bawabin wala isti'zani wa yarudduhu al-mahrum min khidlanihi la tushkina Allahumma bil hirmani. Al-ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffaqin. Ilmu itu masuk dalam hati, menyelusup dalam hati orang-orang yang Allah beri taufik. Allah bagi taufik ni. Orang yang Allah bagi taufik kepadanya, ilmu tu menyelusup masuk cepat, senang. Kan? Tanpa ilmu tu perlu lalu minta izin ke, kan? Nak kena minta izin nak masuk dulu ke, ataupun ada halangan tertentu, tak ada pun, dia lalu terus je. Min ghairi bawabin wala isti'zani. Wa yarudduhul mahrum min khidlanihi. Orang yang Allah haramkan dia, mahrum untuk mendapat taufik, Allah menghalang dia daripada ilmu masuk ke hati dia. Min khidlanihi, disebabkan khidlan dia, disebabkan dia tu sendiri yang tak mahu. Dia tu sendiri yang tak nak kehadapan untuk beramal dan belajar. La tushqinallahumma bil hirmani. Moga Allah tak sengsarakan kita dengan menjadikan kita orang yang diharamkan dari mendapat ilmu agama. Kata Imam Ibnu Arsalan atau Raslan, takfi ma'at taufiq lil mushtaghili in fuhimat wa utbi'at bil amali. Okay. Cuma bait 7, 8, 9, 10 mungkin tak sempat. Kita dah penghujung dah 10.44. InsyaAllah kita sambung minggu depan bait 7 dan seterusnya kita masuk pada Kitabut Taharah terus. Bahagian Usuluddin atau Akidah Ana tak sentuh sebab telah banyak kelas dah dibuat di Yayasan Taklim ni tentang Akidah. Jadi Ana skip ke fiqah terus bahagian Taharah. Yang mana kalau dah khatam nanti, kalau ada ruang sekejap, kita mungkinlah boleh patah balik dan baca sedikit sebanyak apa yang ada dalam bab Akidah ni untuk habiskan. Just untuk bacaan untuk khatam. Okay? InsyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan, Ana tengok dulu. Ada soalan ke?
Tak ada soalan admin pun mungkin tak ada share apa-apa soalan, so maksudnya tak ada Okey, so sampai sini sahaja. Yang baik tu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap tu daripada diri anda sendiri. Moga antum semua, tuan-tuan dan puan-puan yang follow di rumah mendapat manfaat. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Okey, jangan lupa untuk ulang kaji dan buat nota. InsyaAllah kita sama-sama nak khatamkan. Okey, dengan pertolongan daripada Allah lah dan taufik daripadanya nazam Zubat ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.